Belum. Belum rasa ni. Ha? Belum eh? Rasa belum. Benar ke? Belum Rasanya doktor. belum. Belum Okey. kan? Ni Saya pula ni hijau. beberapa kelas polisi ni ada 3 kelas polisi yang sama. Jadi tak ingat yang mana. Ya, semestinya ni 3. So tak ingat Okay. yang mana. Sorry ya. Ha. Okey. Zul tahniah sekali lagi ya. Baby baby boy Alhamdulillah. Kata, Alhamdulillah. Nanti nanti Zul apa nama ni kena pantang Zul kena pantang Berapa hari kan dia Berapa hari? 100 Ha? hari yang nak selamat. 1 hari. Maknanya oh, kalau saya dulu kawan saya tu suruh makan biskut kering tu biar biar cukup 100 hari tu satu hari. Habis biskut kering tu lagi tu kena puasa lah. Dia Ha? bapak-bapak je doktor tahu pantang-pantang larang ni. Itulah ya. Okey. So, hari ni kita nak bincang berkaitan dengan policy analysis. Apabila sesuatu polisi dah digubal ataupun diadakan, maybe certain duration, berapa tahun ke, mungkin dia akan ada satu analisis, analisis semula bagi melihat keberkesanan ataupun effectiveness of current policies ataupun current inisiatif yang telah dilaksanakan ataupun sedang dilaksanakan oleh kerajaan. Alright. So kalau dulu kita melihat inisiatif dia fokus nak develop rural area, mungkin tahun 1970-an kita ada program, a lot of program yang berkaitan since Prime Minister Tun Dr. Mahathir at that time start daripada 89 sampai dia habis terms as a Prime Minister 20 years, a lot of policies yang dia implement and then dia buatlah to enhance our socio-economic Malaysia. Lepas tu Tun Dr. Abdullah Badawi, Najib, Muhyiddin dan Sabri, ada juga polisi-polisi yang dilaksanakan. Tapi yang kita tengok ketaranya polisi yang dilaksanakan during yang sangat progresif adalah during Dr. Mahathir lah, yang first as a Prime Minister, bukan yang second ni. Yang second ni ada juga, tapi kita tengok a lot of new policies dasar yang diperkenalkan oleh Tun Dr. Mahathir lah pada waktu itu. Mungkin disebabkan oleh tempoh masa 20 years tu, quite long time, menyebabkan pelbagai inisiatif yang dilihatlah berkesan membawa kemakmuran Malaysia sehingga hari inilah. Yang tu kita tak boleh nafikan lah jasa para pemimpin kita lah, daripada Tun Razak sampailah pada hari inilah, tapi certain tu lah. Okey. So untuk policy analysis ni, kalau ikut Thomas Day, dia kata what is the government doing? Apa yang kerajaan laksanakan? Kenapa kerajaan melaksanakannya? Alright. So kalau Harrop pula dia kata planning on the goals, values and training. Right, ni policy analysis. Kalau kat Malaysia kita base banyakkannya penggunaan dasar lah, dasar. Tapi kalau overseas, penyataan polisi is refer to dasar lah, is a very wide overview lah compare dengan polisi. Macam kita kat Malaysia ni dasar, yang bawah sikit polisi, lepas tu yang bawah polisi inisiatif and so on lah. Okay, policy analysis definition. Yang ni kita pergi meanings dia lah. Okay, policy analysis is solving isolation and systematic examination, is an attempt to explain the phenomenon or component of the basics. So what the real issue, basic issue need to encounter, and then is done to determine the effectiveness as well as the efficiency of each component as well as action. Alright, components means how they react, how they solve, how they give the way to solve the problems.
and impact to the action involving in the formulation of a policy. Okay, so our working title in our subject for policy analysis is the systematic evaluation of the policy process, policy alternative and policy outcomes. Alright, so here we have to cover three important keywords. There is process, alternative and outcomes. Tiga benda ni yang menjadi keywords kita. Policy process, proses melaksanakan polisi itu starting from we create ataupun we identify the best policies. Lepas tu bila kita implement, kita identify juga policy alternative to help to cover the main policy process, and then we evaluate the outcomes based on the policy that we have introduced to the rakyat. Okay. Okay, refer to our last conversation ataupun last presentation. They have a lot of policy cycles in terms of based on certain sector lah. Tapi basically in government they have implement six cycle of policies. There is starting from the policy setting, setting dulu, set up dulu, provide the basic of policies, rangka dulu, and then implement, try and error, implement, and then assess apa yang perlu dilaksanakan, what have to be done, revise, get the reflection, feedback from netizen, from rakyat, from stakeholders, and then alignment change. Alright, alignment change ni dia ada elements policy and alternative here. Mungkin ada support from other policies to enhance the current policies, and then dia evaluate lah, evaluate need to further carry on ke ataupun just terminate current policy and then bring a new policies. Ni James Lester lah, 2000s. Yang ni kena mention lah kalau ditanya pasal policy cycles, kena cerita pasal the six step ni, and then must refer from James lah, Lester and so on lah. Yang ni saya tak ingat ada tak dalam soalan final. Nanti this is a basic lah, basic dia starting from policy setting until termination. Okay, so how we evaluate the policy. Kita kena ingat policy sometimes is just an opinion. Sekarang ni kita guna a lot of sources, especially from social media, to deliver our ideas. Kebanyakannya lah. And then kerajaan pun kadang-kadang terpengaruh dengan media sosial yang menyebabkan satu polisi itu berubah. For example, hari tu kan kecoh, all mask kan, topeng pelitup muka ni mesti ada chop sirin, starting from bla 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 lah, tapi tak sempat 2 hari keputusan tu dah berubah, disebabkan oleh protes from social media lah. So social media ni beri impact yang sangat kuat jugalah kepada pembentukan sesuatu keputusan. Okay. Selain daripada tu, evaluation juga based on election, general election ataupun small general election. Proses tu lah, daripada mengundi, suara rakyat diangkat ke peringkat parlimen, and then dibincangkan, dan mungkin satu polisi dihapuskan ataupun polisi itu ditambah baik ataupun satu polisi diperkenalkan. Okey, malahan
to evaluate the policy juga mungkin melalui sesi town hall ataupun mesra ataupun roadshow lah, town hall, beri pada pencerahan di peringkat semua peringkat dan mendapat feedback. Selain daripada tu daripada social media lah, seperti yang kita example, and then mungkin in terms of itu dia kata tadi, yang pertama ni kita terangkan tu. Lepas tu kedua tu kita ambil satu je yang alright, okay, so evaluate based on political or ideological opinion. Alright. Okay, so kalau kita reflect balik kita punya awal kuliah kita yang dulu, kita ada empat type of policy yang sedang berkuat kuasa lah di kebanyakan negara Commonwealth dan juga di negara kita lah. Yang pertama kita ada constitution policies yang create executive power and deal with law. Kita ada distributive policy, polisi yang impact ataupun take care regarding to welfare, public education ataupun socio-economic growth lah. And then kita ada redistributive policies, dia basically based on political manifesto ataupun pamphlet. Yang ni yang Tuan Dr. Mahathir kata yang bukan kitab suci. This is referring to the redistributive policy yang boleh berubah. Cuma orang melatah jari tu, melatah kata ni. Sebenarnya is a part of policy. Dia adalah manifestos ataupun pamphlet. Dia can be changed anytime. Okay, last kali kita ada regulatory policies yang berkaitan dengan undang-undang, yang mana dia apply to tend a good behavior. Kalau behavior yang tak baik, kesalahan dan sebagainya, dia akan ada punishment, fines ataupun sanction. Okay, analysis technical. Okay, policy analysis is technique used in public administration to enable civil servant, public servant, activists and other to examine and evaluate the available option to implement the goal of law and elected officials. The process is also used in the administration. The large organization with complex policies has been defined as the process determining which of the various policy will be achieved a given set of goal in light of the relation between the policies and the goal. Alright, ni technical analysis technical. Nanti kita explain further after this lah, lepas kita finish nanti. Okay, so policy analysis ni can be divided into two. Analysis of existing policy, analysis for new policies. Macam saya kata tadi lah, polisi yang sedia ada untuk tambah baik ataupun yang perlu di-terminate, ataupun analisis for new policy. Basically ni disebabkan oleh changing of current situation, current economic, current social, menyebabkan keperluan ada new policies. Alright. Okay, lepas tu dia ada juga the area of interest and the purpose of analysis based on combination of program evaluation and basically refer to the policy studies. Policy analysis is frequently deployed in the public sector. Banyakkannya lah government servant yang involved, and also non-profit organization, non-governmental organization, and also the policy analysis has its root is system analysis. Kalau kita refer sekarang ni, policy juga implement from non-government sector ataupun SME, small medium enterprise. Dia dah buat satu polisi untuk syarikat dia, untuk dia implement behavior among their employees. Dia dah certain
certain company, certain syarikat dia dah adakan polisi, polisi untuk mengawal pekerja dia untuk lebih berdisiplin lah, and then achieve the KPI. Kalau kita kat Malaysia ni, kita always talk about how to achieve our KPI, and then kalau company akan tanya return on investment, berapa kita dapat kalau kita ni lah. Okay, various approach to policy analysis. Nanti kita tengok ni bla 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 lah. Okay, example of policy cycle ni tak ada apalah. Yang ni tak perlu ni peringkat yang lain lah, kelas yang lain. Okay, political analysis. Okay, political analysis is used to predict the probable outcomes of the proposed solution to the policy outcome through examining the actor, event, environment, involvement in all stage of the policy making process. This is frequently used component of the policy analysis and can serve as evaluation criterion in using between policy analysis. Basically, policy feasibility is measure of how well the solution of the policy problem will be accepted by the set of decision makers and general public. For the policy to be enacted and implemented, it must be more political acceptable. Kumpulan mana political yang diterima lah, or feasible, yang mudah. Policy alternative lack of political feasibility can be often to be attributed to the lack of political support and the result of controversy that may surround the issue of the policy seeks to be addressed. Okay, so benda-benda macam ni, political feasibility ni, kalau kita tengok dah current situation ni, kerajaan yang tidak stabil menyebabkan pembentukan dasar ataupun polisi semasa tu mudah diganggu-gugat lah. Bila dah implement polisi, tiba-tiba seminggu bertukar disebabkan oleh government ataupun kerajaan hari ni kurang stabil lah. Kurang stabil ni tuan-tuan dan puan-puan tahulah, disebabkan oleh pergerakan politik, jumlah kerusi di parlimen, pembahagian dan sebagainya, menyebabkan banyak polisi yang sepatutnya diadakan tidak dapat dilaksanakan dengan baik lah, di peringkat top management turun kepada grassroots level. Itu isu dia. Sebab the power to recognize the policy tu mesti daripada politician. Politician tu ahli parlimen lah. Ahli parlimen ni adalah orang yang bertanggungjawab untuk melantik menteri-menteri lah. Menteri tu yang akan propose benda-benda ni. Tapi kalau menteri pun iaitu UMNO separuh, Bersatu separuh, PAS separuh, DAP, Amanah dan sebagainya, so benda tu dia tak akan jadi bagus lah. Sebab tu kerajaan yang solid ataupun political party yang solid, dia mesti ada 2/3 daripada jumlah bilangan ahli di parlimen lah. Barulah selesa sikit untuk dia adakan suatu polisi yang baru ataupun menilai semula, menganalisis semula polisi yang sedia ada. Sebab tu in terms of imbalance, menyebabkan beberapa polisi ni tak dapat dilaksanakan lah. Bukan Malaysia tak nak maju, tapi sebenarnya impact daripada political situation, lepas tu involvement anak muda ni menyebabkan low involvement ni menyebabkan negara kita ni agak sedikit slow lah compare to di Singapore. Singapore dia stabil, dia tak ada pergolakan politics. That's why dia boleh implement a lot of policy dalam tempoh yang singkat. Polisi tu adalah satu cara lah kan, prosedur nak membangunkan negara kita. Tapi kalau dah benda tu macam program lah kan, polisi ni basically dia program lah, program dia nak cater isu. Kalau sekarang ni kita dah masuk isu inflasi, inflasi ataupun kadar pengangguran yang sangat tinggi lah, selepas effect of COVID
Tapi a government also always deny this current situation because of nak winning dia punya pengundi, perception to the government menyebabkan dia berbolak-balik lah kan. Dia berbolak-balik, tapi isunya di situlah kan. Okey, selain daripada tu stakeholder analysis, leader needs to know whom involved out the policy ideas and solution. Stakeholder analysis help access who must be involved, who can affect the policy design and outcomes. So stakeholder ni important rules jugalah dalam policy implementation dengan policy analysis. Okay, process analysis, how specific policy process berfungsi. Process analysis must ada planning model, ada also ada mapping. Tak boleh buat terus, mesti ada susunan ataupun perjalanan yang teratur lah. Yang ni refer to the how we do the policy analysis, dengan bagaimana kita melaksanakan polisi. Kita reflect kepada 7 step yang dulu saya beri tu kan, yang awal-awal dulu. Okay, orientation of policy analysis. Okay, maybe penilaian policy analysis ni kita based on 3 bahagian lah. Yang pertama scientific, yang kedua professional, dan yang ketiga political. Policy analysis ni, scientific ni maksudnya dia based on data. Professional ni daripada stakeholder ataupun daripada top management ataupun badan-badan profesional lah yang memberi pandangan. Ataupun yang third one adalah daripada political, ataupun daripada situasi politik. Mari kita tengok satu persatu. Okey, scientific. Okey, boleh lihat bersama saya ni ke saya laju sangat? Okey ya. Okey, so scientific. Okey, objective, search for the truth and build theory about policy, action and effect. Approach dia, bagaimana dia nak evaluate ataupun nak tengok approach scientific ni, dia guna test, hypothesis and theory. Senang cerita ni based on academic lah, theoretical based on academic, based on data. Data yang sebenar, data daripada pejabat-pejabat kerajaan, data daripada perangkaan Malaysia for example. And then dia aims for objective and dia gunakan pelbagai analisis, rigorous analysis. And then policy relevant, less impact than advancing knowledge. Limitation dia mungkin terlalu theoretical, and then mungkin tak mencapai apa hasrat daripada decision makers. Example, academic scientist, National Foundation Institute for think tank. Ni scientific, policy analysis based on scientific. Dia bermain dengan data je, data dia buat analisis, dia tidak berasaskan in depth lah keperluan grassroots level ni. Mungkin ada tapi tidak meluas. Okay, professional. Ya. Okay, professional pula analyze policy alternative for solving public problems. Public problems ni kita banyak lah, isu-isu yang berkaitan dengan masyarakat. Sebagai contoh, pemakaian pelitup muka, larangan merokok di tempat awam dan sebagainya. Okay, approach yang digunakan adalah dia synthesize the research and theory to understand the sequences of policy alternative. Dia evaluates the current problems and the effect, and then aims for objective but with the goal of the practical value in the policy debate. Limitation dia, research and analysis may be too narrow due to time, resource and constraint. Example, yang buat ni adalah government institution, university, intan ataupun cabinet meeting lah. Dia based on pandangan daripada professional yang involved dalam isu tu. Okay,
Last sekali adalah political, type of analysis based on political. Dia advocate and support the preferred policies. Approach dia use legal, economics and political argument consistent with value of position. The approach is a level of objectively and very various of approach lah. Aims to influence the policy debate to realise organizational goals and values. Limitation dia more on ideological, more on populist talk, and then maybe not be credible, lack of analytical deep, not support by scientific data. Example, political manifesto, pergerakan politik, penyataan politik dan sebagainya. So these are the example. For example, kalau you pergi kat political punya icon, BN ke PH ke PAS ke, sometimes dia statement tu more on populist statement lah. Dia not based on data, scientific data. Dia just cakap lah. For example lah itu dia cakap apa yang pasal UPM tu kan, apa 1000 graduan PhD dihasilkan. Dia argue lah, one of the politician tu argue macam mana boleh lahirkan 1000 graduan PhD dalam satu majlis convocation. Tapi dia tak sedar, dia tak ingat bahawa convocation tu dah 3 tahun dah tak berjalan. 3 tahun dah tak berlangsung. Menyebabkan graduan daripada 2019, 2020, 2021 dipulkan pada tahun 2021. 3 tahun tu bawa kepada satu majlis. Disebabkan dia tidak mendapat satu informasi yang tepat lah. Dia dapat bilangan nombor graduan PhD pada convocation kali ni berapa? 1000 orang. Padahal 1000 tu mewakili batch berapa? Batch 2019, 2020, 2021 lah. Itu maklumat tepat lah. Basically kalau kita tengok statement daripada Facebook pemimpin politik tu, kadang-kadang dia kita very kadang-kadang nak kata subjektif tak juga, very bias lah. Dia tengok kepada, biasalah kan, bias tu dia nak menguntungkan dia, so dia akan berilah data yang tidak tepat, manipulated. Kadang-kadang sources tu dia refer to akhbar ataupun kadang-kadang website atau blog yang tidak berwasit lah, yang tidak digazetkan sebagai maklumat rasmi yang tepat. Okey, kalau Furlong dengan Kraft nak kata step in policy analysis, mesti define a problem, construct policy alternative, develop criteria for evaluation, assess the alternative and draw the conclusion. Ni adalah step for policy analysis, bukan policy development. Kena beza lah. Yang awal dulu policy development, pembentukan polisi. Ni policy analysis. Ni nak kenal pasti polisi sedia ada saja. Polisi sedia ada yang telah diimplement. For example, polisi pemanduan menggunakan telefon. Bagaimana kita nak educate lagi, kita nak advance lagi kita punya polisi based on benda ni. Alright, kita define dulu problem apa lagi menyebabkan polisi yang sedia ada tu tidak membantu. Right. Lepas tu kita mungkin construct a policy alternative. Kita ada akta-akta tambahan yang lain lah, nak membantu the main policy tu. Lepas tu kita develop a criteria for evaluation. Ni macam reflection lah, reflection untuk tambah baik. Lepas tu kita access the alternative. Alternative yang kita buat tu adakah berjaya untuk bantu the main purpose of dasar ataupun polisi. Lepas tu kita pun draw conclusion lah, tulis sama ada berjaya ke tidak. Biasanya alternatif yang diadakan ni mesti berjaya lah. Macam-macam mana pun kena bantu supaya kita dapat
enhance kita punya current policy ataupun current dasar. Okay, ni cara contoh lah. Define the problem. Kita bagi satu step. Okay, define and analysis the problem. Okay, type of question. What is the problem faced? Apa masalah? Mengapa dia ada lagi? Apa kesan? Macam mana kita boleh develop? Okay, contohnya how cell phone use related to auto accidents. Ni masalah pemanduan menggunakan telefon lah. Masih lagi tak berjaya. Masih lagi banyak saman menggunakan telefon. Terutamanya bila budaya viral sekarang ni, budaya tular sekarang ni menyebabkan bila ada kesesakannya, ramai orang nak guna telefon, nak rekod, nak rakam dan sebagainya. And then influencer pun kadang-kadang menggunakan telefon, bercakap dalam kereta, beri talk dalam kereta sambil memandu. Itu sebenarnya satu kesalahan sebenarnya. Tapi tidak dikuatkuasakan ataupun tidak diberi full consideration ataupun attention by government ataupun agensi yang berkaitan. Patutnya bila dia rekod, bila sambil bercakap tu, dia rekod memanglah tangan dia drive, tapi bila dia bercakap tu dia dah memberi fokus kepada benda yang lain lah, tidak memberi fokus kepada pemanduan dia. So what is the potential to reduce accident rates through the policy action? How does cell phone use compare to others distraction while driving? Right. The first step, dia define and analyze the problem. Okay, lepas tu dia construct the policy alternative. What the policy option might be considered for dealing with the problem. Mungkin dalam step ni dia boleh buat analisis ataupun dia boleh refer dengan other country punya policies. Okay, lepas tu dia kata mungkin kita perlu nak mengurangkan penggunaan telefon ni. Mungkin kita kena the current method lah, senang kita. Should government increase the fines? Denda tu mungkin kena increase lagi. Ni currently common lah guna, sikit-sikit nak tingkatkan. Ataupun should government try to educate driver on the cell phone? Yang ni mungkin iklan di Facebook, iklan di television, iklan di akhbar, penggunaan ataupun ada penggunaan teknologi yang feasible to disable cell phone while car moving car. Ada tak teknologi yang boleh membuatkan bila kita on telefon je, bila kita drive je, kita tak boleh telefon detect tu tak boleh nak digunakan. So kita kena tengok yang mana paling sesuai to construct the policy alternative daripada tiga ni. Ni idea kita lah. Sama ada kita nak tingkatkan jumlah saman ataupun kita nak adakan educate the people, ataupun ada teknologi yang boleh bantu kita benda ni. Alright, okay. Lepas tu develop criteria for evaluation. Type of question mungkin kita kena tanya masa dalam kita pelaksanaan polisi tu. Okay, what the criteria are most suitable for problem and alternative? What are the costs? What is the likely effectiveness? What is socially and politically feasible? Socially, yang mana daripada tiga tadi, mana yang paling sesuai untuk kita implement? Tingkatkan denda, educate ke, ataupun kita implement teknologi? Tiga tadi. Okay, access the alternative. Okay, are fine or education more likely to reduce driver cell phone? Adakah denda dan pendidikan mampu mengurangkan penggunaan telefon semasa memandu? Lepas tu, how success effort
of the state and localities to regulate the cell phone use, and then what the evidence. Yang ni kita kena access lah. Bila kita kata okey, kita nak buat kita nak tingkatkan jumlah saman dan juga kita nak beri pendidikan to educate, kita kena nilai keberkesanannya mungkin dalam satu tempoh, ataupun kita buat kumpulan percubaan, negeri percubaan dan sebagainya, ataupun tempoh percubaan penggunaan ni. Contohlah. Then draw a conclusion ni maksudnya kita beri conclusion lah. Adakah dengan kita buat pilot test tu, sama ada government perlu improve denda ataupun penjara atau sebagainya, ataupun kita nak pergi kepada to educate the people. Sebab saya rasa teknologi mungkin disebabkan oleh kos lah. Takkanlah semua kereta nak install a new software ataupun hardware yang related tu. Bila masuk je telefon pemandu tidak boleh menggunakan telefon. So saya rasa teknologi tu mungkin tak ada lagi lah. Okay, so itu sahajalah untuk policy analysis, policy alternative analysis. Alright, so polisi alternatif ni adalah nak beri sokongan kepada polisi ataupun dasar yang sedia ada. Kalau kita in terms of Malaysia ni program lah, program-program yang menyokong kepada dasar sedia ada. Alright. Okey, ada soalan tak? Semua tak ada soalan ni. Kalau tak ada soalan, macam mana Cik Kadir? Kita berhenti lah, tak ada soalan lah. Kita next kita exam bila? Unmute dulu Kadir. Minggu depan, Doktor. Minggu depan 20, hari tak tahu 22. Oh, hari untuk Sabtu ni tak pasti lagi, tak keluar lagi. Okey, terima kasih Zul. So nanti untuk exam midterms by next week, nanti inform saya lah tarikh dengan masa. Kita akan guna platform, saya rasa is better kita guna Google Form lah kan. So Google Form tu you accessible, maknanya you pakai telefon pun boleh. And then saya plan tu untuk mudahkan you all, kita pakai MCQ lah, ABC. Okay, ABC kalau you bekerja pun you boleh spend time to jawab lah, sambil bekerja tu concern saya. Cuma mungkin kena ingatkan saya lah 30 minutes before we start our exam tu. Contohnya pukul 11 mula, 10.30 ingatkan saya. Nanti pukul in between macam biasalah 10 ataupun 5 minit sebelum kita start tu, saya akan blast lah link Google Docs tu. Nanti boleh jawab situ. Masa saya rasa kita buat 20 soalan saja. 20 soalan rasanya, 20 ke 40 saya tak ingat. So masa tu mungkin dalam 1 jam lah. Kalau 20 soalan tu mungkin 45 minutes. Kalau 40 soalan tu mungkin 1 hours lah. Dan kita tengok macam mana. Saya rasa 40 soalan rasanya. Tu 20 soalan, nanti saya tengok balik. Tapi jangan bimbang, soalan tu adalah MCQ. Soalan is related from our first hari tu dengan hari ni lah, polisi alternatif. So basically ni, polisi ni sebenarnya kita dah faham dah, especially kita ni dah bekerja. Kalau undergrad yang zero tu memang letih jugalah saya tu explain satu-satu. Yang ni kita beri basic-basic yang orang kata fundamental ataupun theoretical je. Bila cakap pasal polisi, boleh apa polisi is defined as apa, ataupun kalau orang kata step polisi ada berapa sepatutnya. Sepatutnya kalau yang Malaysia buat ni macam-macam lah, tak ikut pun, tapi yang atas kertasnya sepatutnya ada berapa step. Bila polisi tu tak kurang berjaya, kita kena adakan polisi analisis. Nak analisis ni nak buat polisi alternatif lah.
policy analysis, nak buat policy alternatif. Itu je keywords dia. Alright. Okay, so soalan saya yang terakhir berkaitan dengan ni. Belia sekarang ni tidak berminat untuk melibatkan diri dalam politics. Saya maksudkan bukan politics kepartian lah. Politics in general ni dalam kewarganegaraan, dalam sistem demokrasi. Jadi apa yang menyebabkan belia ni bila kita cerita pasal politik dia tak nak dengar. So apa disebabkan apa yang belia ni tak nak? Sebabkan belia ni tahu ke tak, maknanya politik ni adalah as a part of pembentukan polisi ataupun dasar-dasar kerajaan semasa lah, melalui pemilihan ahli parlimen dan sebagainya. Siapa boleh respon? Doktor, saya cuba ya. Okey, belia, saya faham dia macam pelapis negara lah kan. Tapi daripada segi macam apa yang saya rasa, saya faham ataupun yang saya rasa saya fikir, belia bukan dia tak suka politik, tapi sebabkan ada negative perception yang dia always get, and then suara belia tu normally macam dipandang acuh tak acuh oleh golongan yang lebih senior lah. Kalau kita tengok contohnya di bahagian parlimen ke apa ke. Jadi sebabkan macam difikir macam anak-anak lagi macam tu, and then kita pun nampak ada banyak perkara-perkara yang tak macam bukan tak betul tak bagus lah yang berlaku. Jadi minat para belia untuk aktif, berdaya saing dan juga cuba untuk sama-sama berusaha menaikkan kita punya credibility negara daripada pelbagai sektor dan juga bidang lah macam tu. Itu pada pandangan saya lah. Okey, terima kasih Zul, pandangan yang saya kira baik lah. Okey, lagi? Kalau ikut daripada persepsi semasa, kenapa belia ni tidak suka terlibat dengan politik ni, dia bukan tidak suka sebenarnya doktor. Dia orang sebenarnya takut untuk terlibat dengan politik. Salah satu sebab adalah kerana keadaan politik yang tidak stabil di negara kita. Dan juga yang kedua, mereka ni kurang lagi didikan politik, kerana mereka sebelum-sebelum ni mereka hanya ikut dia orang punya legasi. Kalau mak ayah dia ni macam ni, dia ikut je. So dia tak pernah macam kursus yang diadakan kalau melibatkan politik, dia orang dah tak nak datang dah. So nak educate dia orang tu one of the problem lah. So lack of political education lah bagi saya, daripada kenapa mereka ni tak nak terlibat dengan politik. So that's why kalau kata kita tengok anak-anak muda sekarang yang ada, terutamanya kalau macam di kawasan saya ni, di kawasan Terengganu ni, mereka lebih kepada atas pagar. Dia tak terlibat mana-mana, tunggu suap je. Sebab dua faktor tadilah. Okey, terima kasih Cik Kadir. Okey, lain bagus view tu. Orang lain diam je hari ni. Ada kedok tu doktor. Malu lah. Kau cuti kat mana ni? Cuti panjang ni minggu ni. Saya pun hari ni baru ada open house doktor, ada open house. ada open house. Tak Ada jemput dah gurau-gurau. saya. Tak jemput dah saya. Saya hari ni baru nak balik ke Terengganu petang ni. Saya dah tak lagi doktor. Itulah tak apalah. Apa nama ni? Balik kat Terengganu lama ke doktor? Balik hari Selasa ni datang balik. Doktor, ala-ala lupa ni bila nak buat presentation tu, sebab hari tu macam tak jelas tarikhnya. Rupanya sepatutnya expectation doktor hari ni presentation je. Minta maaf doktor ya. Okey, tadi kita bincang dah tadi? Tak ada. Kita ada berapa grup? Kita ada berapa grup tadi? Berapa dia? Kalau ikut 4 rasanya. 5 ke? 5 5 dia? 5. Okey, 5 mungkin next kelas kita akan ada 2-3 grup boleh? Face to face lah.
ke buat Ah, jangan tunggu buat second face to face? second face to face, bukan second yang online punya juga kan, yang betul lah, bukan tutorial. Doktor, kita ada 4 grup je doktor. Oh, Oh, kita ada Pak. 4 group. Hmm. Okay, mungkin next week 2 group. Lepas tu next 1 weeks yang last kali tutorial tu mungkin 2 group. Boleh. Boleh tak dia? Boleh, boleh, boleh. Boleh. Next week, Ah, next week exam dulu doktor. Nak fokus bukan, exam tu tak lepas exam. bukan next week, next yang UPMET Gazette sebagai kelas tu. Kita ada second class yang Oh, formal kan. okay. Second class formal tu 2 kumpulan. Lepas tu tutorial yang kedua tu 2 kumpulan, cukup lah. Baik. Lepas tu writing saya dah beritahu dah kan. Hari dia bila je kita punya second face to face, kita kena tengok tarikh terus ni. Sekejap tengok dekat. Yang tu kena tengok kat UPMET lah. Lepas tu yang second tutorial tu buatlah sebelum final exam. 2 minggu sebelum final exam ke? Kali itu kan kita punya second ni 11 hari bulan hingga 9 hari bulan 6. 11 hari bulan 6, minggu kedua 6. Sehingga 26 hari bulan 6. Ha. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Boleh lah ambil mana-mana. Saya follow je. Nanti biasa UPM Mac yang akan keluarkan. Saya follow je lah. So tapi untuk yang kita panggil kelas ketiga lah kan senang. Yang ni kelas kedua. Tak? Kelas ketiga nanti akan ada 2 presentation lah. Boleh. Baik. Lepas tu last tu 2 presentation. Lepas tu campur dengan kita wrap up sikit lah untuk final exam. Maksudnya perjumpaan ketiga pada 11 hari bulan 6 ikut dan jadual UPMET. Yes. Perjumpaan yang keempat tu selang seminggu lepas tu. Maksudnya 18 hari bulan 6 ke? No. Before 2 weeks sebelum final exam. 2 weeks before final exam. Final 22, maknanya 2 minggu sebelum Julai ke bila? 22 Jun. 22 hingga hari bulan 22 hingga 24 Julai. Julai. Lambat lagi. Maknanya kadir pilih lah dengan Zo bincang tarikh mana yang sesuai untuk yang last meeting tu bila. Nanti saya follow je. Boleh. Nanti kita tengok mana ada kesenggangan tu, nanti maklum dekat doktor. Kesenggangan tu tak apalah, mana yang consider. Kalau you kata ada cuti panjang, kalau kawan-kawan kata nak bercuti, tak payah ambil lah tarikh tu. Kali dah belajar. Doktor, masa untuk belajar. Cuma ada sikit lagi lah kan. Doktor, cuma assignment yang policy review ataupun dasar review tu ada yang hantar pada saya, termasuk diri saya sendiri 3 orang. Yang lain belum lagi lah. Maknanya kalau ikut due date dia masa exam nantilah. Hari exam, hari midterm tu adalah hari last date. Okay, so last date tu hari midterm lah. Pastikan semua hantar ke Tuan Kadir, and then nanti Tuan Kadir akan email sekaligus lah kepada saya. Boleh doktor, boleh. Pada hari exam tu, supaya mudah. So Cik Kadir tak payah paksa-paksa lah. Kalau dia tak hantar, tak payah minta, tak apa. Saya tak paksa pun doktor. Saya just dah maklum dalam grup. Cuma kadang-kadang memang dah jadi kebiasaan, saya akan reminder lah. Maknanya today sebelum pukul 12 ni boleh hantar pada saya. So lepas tu kalau tak hantar juga boleh berurusan sendirilah. Saya akan cakap macam tu lah. Tak apalah kalau dia tak hantar, kita beri kosong lah bahagian tu. Dia tak nak makan tu doktor. Kita jangan susah-susah. Dia tak hantar, kita beri kosong je. Setuju. Kan kita minum air macam biasalah kan. Alright, lepas tu okey, soalan saya yang terakhir, sekiranya kita ni dilantik sebagai kerajaan, macam saya ni ahli-ahli kerajaan lah semua ni.
Bagaimana kita nak pastikan belia kita ni terlibat dalam politik. Kita nak beri advokasi ataupun pendedahan ataupun pendidikan. Maknanya you kena pergi ngundi sebab you kena terlibat dengan politik sebab apa? Kepentingan mengundi, kepentingan belia dalam terlibat dalam politik. Contohnya kalau kita nak beri dia pamphlet ke apa-apa bahan yang kita boleh masukkan dalam tu. Idea-idea. Pandangan saya Sila dia. Okay, pandangan saya kalau untuk libatkan belia pasal dengan politik, maknanya tanggungjawab mereka bila dah layak untuk sistem pentadbiran negara ni akan untuk mengelak daripada politik ni adalah langkah yang kurang bijak lah, terutamanya bagi mereka-mereka yang diri sendiri kepada negara. Itu yang paling penting. Okay. Lagi? Bagus. Okey, Zul setuju dengan Kadir. Maksudnya macam exposure atau secara jelas lah ataupun secara tuntas kepada belia. Jadi macam tu tak pasti sama ada kita boleh buat ke tak, sebab ada sesetengah subjek teras ataupun yang wajib dipelajari oleh belia ataupun anak muda kan, di peringkat diploma ataupun degree dan sebagainya, ditetapkan di institusi pengajian tinggi. Contohnya macam subjek politik tu wajib ambil lah just untuk general information, kalau ada yang berminat untuk proceed further dan boleh berurusan lanjut lah. Lagi satu tu tak pasti. Yang keduanya, sama ada boleh ke tidak kita rombak balik syarat-syarat untuk untuk join a politician, to become a politician dekat Malaysia. Sebagai contoh, Zul rasa kalau kata dekat dekat Singapura, dia tukar syarat untuk join the parliament. Sebagai contoh, kena ada certain education punya level lah. For example, diorang kena ada degree ataupun master level, then only they can enter the parliament and then to represent ministry or whatsoever lah, bukan hanya semata-mata mendapat vote daripada belia semata-mata. Jadi benda tu dia akan meningkatkan artikulasi ataupun proficient dalam setengah pengetahuan yang penting lah daripada sudut macam teori jugalah, di samping macam diorang punya kebolehan untuk meraih undi semata-mata. Itu dua benda yang tu nampak lah. Mungkin daripada segi ni bila kata kita ketengahkan, akan ada banyak persaingan dan juga minat yang kita boleh pupuk daripada segi anak muda untuk sama-sama ambil tahu dan juga macam pupuk minat diorang untuk join badan-badan pemerintahan di negara kita. Okay. Good idea. Okay. Lagi? Siapa lagi? Saya duduk berlawan Kadir, Zul dengan saya je ni, tiga orang lain sekejap lah. Yang satu lagi yang fenomena yang berlaku dekat negara kita ni doktor, untuk pertama kalinya mungkin tahun ni lah kan akan berlaku PRU. Jadi undi umur 18, this is first time untuk tahun ni. Jadi maknanya mereka yang umur 18 tahun ni tidak diberi lagi pendedahan, not well educated. Dan satu lagi dia berlaku satu isu yang orang tengah hangat perkatakan di kawasan-kawasan sesetengah kawasan ni, dia orang akan mempergunakan undi 18 ni untuk berebut nak memerintah negara, kerana dia orang tak perlu daftar pun. Kalau dulu kita kena daftar mengundi apa sembarangan, ni tak, bila masuk umur 18 dah automatik dah boleh pergi mengundi, tak perlu register apa-apa. So salah part tu dah dibuang, so maknanya dia dah jadi automatik, maknanya memudahkan. Tetapi dia orang yang nak akan mengundi ni dia tak ada educated, dia tak tahu apa benda yang dia nak buat sebenarnya. Mungkin akan berlakulah politik wang, salah guna cara yang salah dan sebagainya, semata-mata kerana nak menang kawasan tu. Macam itulah. Manipulasi lah kan. Betul, manipulasi, yes. Okay, bagus. Undi pada mak bapak nanti takut kena tidur luar. So maknanya kita kena beri dia maknanya pendidikan, kepentingan dia menjadi seorang warga negara yang baik kan. Maknanya bagaimana dia memilih pemimpin ataupun menjadi kenapa kita kena pergi mengundi, for example, gitulah kan. Betul. Ataupun ada elemen-elemen mana yang perlu saya masukkan.
Sebenarnya kita ada task ni sebenarnya dengan apa dengan SUK Terengganu. Cuma kita tengah kumpul maklumat apa lagi kita nak masukkan dalam item Oh, kita tu. itu pelik doktor kata nak kena masukkan tu. Jadi Ha. pada pandangan saya doktor, kalau benda yang kita kena masukkan untuk belia keutamananya, selain daripada kita belajar daripada peringkat rendah hingga ke menengah apa semua bagai, dah sampai satu umur, maknanya kebertanggungjawaban pada negara kena bertambah lah, sebab dia dah dikira bukannya student lagi dah. Memang student dekat University of IPTA tapi bukan dah student sekolah dah. Dia dah jadi salah seorang pemilih ataupun salah seorang yang ada tanggungjawab baru untuk dilaksanakan secara individu, bukannya by group. Okey. Gini, Kadir boleh tak stop share ni recording sekejap?